Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan mengenai penyakit COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini adalah satu jangkitan virus yang boleh menyebabkan kita mendapat beberapa simptom. Ya, kajian menunjukkan bahawa 98% pesakit COVID-19 mengalami simptom demam, 95% mengalami batuk, 50% mengalami masalah susah nafas. 10 hingga 30% boleh mendapat simptom seperti cirit-birit, muntah dan sakit perut ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kebiasaan penyakit COVID-19 ini ya. Jadi sekiranya kita mengalami tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, kita boleh memeriksa status jangkitan COVID-19 kita di hospital. Sekiranya anda ada risiko, iaitu sekiranya anda baru pulang daripada luar negara, anda pernah berjumpa dengan pesakit COVID-19 ataupun anda pernah terlibat dengan kluster, pernah berjumpa dengan peserta ataupun kluster tabligh, jadi anda mempunyai risiko di situ. Anda perlu melakukan ujian saringan ya. Tapi sekiranya anda duduk di rumah sahaja sepanjang 14 hari daripada simptom itu ya, kemudian anda ada sakit tekak, batuk, susah nafas ya, kemungkinan apa yang anda hadapi bukan COVID-19, kemungkinan besar ia adalah virus biasa ya, kemungkinan influenza virus, kemungkinan jangkitan flu biasa ya. Sistem imuniti setiap diri kita adalah berbeza-beza. Ya, kemungkinan sistem imunisasi diri kita lebih kuat daripada adik-beradik yang lain atau kawan-kawan yang lain ya. Jadi adanya simptom ataupun tiadanya simptom bergantung kepada sistem imuniti seseorang. Semakin tinggi dan kuat sistem imuniti seseorang, maka semakin tinggilah kemungkinannya untuk tidak mendapat apa-apa simptom ya. Semakin rendah imuniti seseorang, maka semakin mudahlah dia mendapat simptom. COVID-19 adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, dan virus ini memang suka pergi ke paru-paru ya. Jadi bagaimana virus ini bergerak ialah daripada sentuhan ya, katakanlah kita bersalaman dengan pesakit COVID-19 tadi. Jadi virus tadi dia berpindah ke tangan kita, kemudian mungkin kita menyentuh mulut ataupun menyentuh hidung ya, ataupun menyentuh bahagian mata ya. Kesemua itu boleh menyebabkan virus tadi masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 rongga utama tadi. So setelah masuk ke bahagian saluran tadi, dia boleh bergerak ke bahagian pernafasan ya, seterusnya pergi ke paru-paru. Kerana virus ini dia memang suka melekat di ACE2 receptor yang banyak terdapat di dalam paru-paru. Jadi setelah virus ini pergi ke paru-paru, di situ dia boleh menyebabkan radang di bahagian paru-paru ya, menyebabkan air boleh berkumpul di paru-paru ya, seterusnya menyebabkan penyakit yang kita panggil acute respiratory distress syndrome ataupun ARDS, di mana paru-paru kita akan mengalami masalah untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi seterusnya kita mengalami kekurangan oksigen, susah bernafas dan kemungkinan memerlukan bantuan mesin pernafasan ya, ataupun ventilator. Kajian setakat ini menunjukkan ya, peratusan yang lebih senang dijangkiti COVID-19 adalah dewasa. Tidak begitu banyak kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 ya. Jika ada pun, kebanyakan kanak-kanak yang dijangkiti tidak akan mengalami jangkitan yang serius. Satu kertas penyelidikan menunjukkan tidak ada kematian di kalangan pesakit berumur 0 hingga 19 tahun di dalam satu penyelidikan ya. Tetapi ada beberapa lah mungkin kes-kes terpencil di mana ada kanak-kanak yang boleh meninggal disebabkan COVID-19, tetapi kebanyakan kanak-kanak sekiranya dijangkiti COVID-19 tidak akan membawa maut, dan kebanyakan kes-kes kematian adalah melibatkan golongan warga emas, golongan yang berusia. Tentang pesakit asma dan perokok yang menghidap COVID-19 ya. Secara umumnya pesakit asma adalah antara pesakit yang lebih mudah mendapat jangkitan kerana paru-paru mereka tidak normal seperti paru-paru orang biasa kerana mereka ada penyakit asma. Namun begitu ya, beberapa kajian menunjukkan bahawa pesakit asma yang menghidap COVID-19 ya, keadaan mereka tidaklah terlalu serius. Ada beberapa teori yang menunjukkan kemungkinan inhaler yang mereka gunakan itu adalah antara faktor yang membantu melindungi paru-paru pesakit asma, tapi ini masih di peringkat kajian ya. Mengenai perokok pula ya, telah banyak kajian yang menunjukkan bahawa perokok antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 ya, dan sekiranya mereka mendapat jangkitan COVID-19, jangkitan yang mereka dapatkan adalah serius ya, kemungkinan perlukan ICU dan sebagainya. Ini kerana kajian menunjukkan bahawa perokok ini mempunyai ACE2 receptor yang tinggi di dalam paru-paru mereka. Jadi COVID-19 ini mereka suka untuk pergi ke ACE2 receptor tadi ya. Selain itu, tabiat merokok itu sendiri ya, memudahkan kemasukan virus COVID-19 itu ya melalui sentuhan ke mulut dan seterusnya ke paru-paru.
Sekiranya anda bertanya kepada saya rasa ya perlu risau ya, kerana petugas barisan hadapan ataupun frontliner ya, mereka terdedah kepada pesakit COVID-19. Jadi kemungkinan untuk mereka mendapat virus tersebut ya agak tinggi berbanding orang biasa yang tidak terdedah kepada pesakit COVID-19 ya. Tapi mereka memakai PPE, jadi mereka sepatutnya terpelihara ya. Tetapi sekiranya anak batuk dan sesama sampai sekarang, jadi saya assume maksudnya sudah berhari-hari anak mengalami simptom batuk dan sesama, saya cadangkan dan saya nasihatkan untuk pergi cek dan melakukan ujian salinan COVID-19 ya, kerana petugas frontliner adalah antara golongan yang berisiko tinggi untuk terdedah kepada COVID-19. Jadi jika petugas frontliner mempunyai ahli keluarga yang ada simptom dan simptom itu tidak sembuh selepas 1 atau 2 hari, saya cadangkan untuk melakukan ujian salinan COVID-19.